Baik, dalam belanjawan Malaysia Madani baru-baru ini yang dibentangkan pastinya akan berikan tumpuan mengenai bagaimana sebenarnya untuk membantu mengenai kos sara hidup yang terpaksa ditanggung oleh rakyat Malaysia kini. Jadi bersama dengan saya di studio ialah Dr. Eliana Bila Abdul Bahri, Pensyarah dan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doktor, hari ini kita nak membincangkan mengenai belanjawan Malaysia Madani. Bagaimana sebenarnya apa yang telah pun dirangka ataupun dicadangkan dan juga dibentang ketika belanjawan baru ini boleh membantu mengenai isu kos sara hidup. Daripada pandangan doktor sendiri, apa di antara intervensi ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan yang boleh membantu kepada isu ini, doktor? Okey, berkenaan dengan belanjawan 2023 Malaysia Madani, pihak kerajaan telah menawarkan beberapa insentif dan juga bantuan yang meringankan beban kos sara hidup, iaitu antaranya program-program Rahmah, di mana pihak kerajaan ada menggalakkan menu Rahmah yang disediakan oleh restoran dengan menyediakan beberapa menekan menu yang seimbang dan sewajarnya, dan juga bantuan rahmah yang diberikan kepada golongan yang berumur 18 ke 20 tahun secara e-tunai. Okey, dan kerajaan juga menggalakkan berkenaan dengan program Payung Rahmah, okey, di mana terdapatnya jualan yang mempunyai perkadaran diskaun sebanyak 30% bagi barangan asas, dan terdapat juga beberapa lagi insentif yang lain, okey, seperti untuk membangunkan sekuriti makanan, bagi memastikan bahawa harga barangan, harga pengeluar untuk barangan makanan dapat dikawal. Ini termasuklah menyediakan 70 ekar untuk penanaman bijirin, jagung bijirin, di mana sebelum ini kita tahu kita banyak mengimport barangan bijirin daripada sebenarnya Ukraine yang menyebabkan kekangan ekoran peperangan Rusia dan Ukraine, di mana kita terpaksa mengalihkan import daripada Ukraine kepada negara lain seperti Australia dan juga Argentina, memberikan tekanan pada permintaan dan akhirnya menyebabkan kenaikan harga bijirin dan gandum misalnya. So berkenaan dengan penanaman semula gandum bijirin ini dapat sekurang-kurangnya kita dapat menghasilkan makanan ayam ataupun dedak ayam sendiri, kerana daripada bijirin, daripada biji benih, daripada baja, daripada racun serangga, dan juga even makanan ayam juga kita terpaksa import, sedangkan kita boleh menghasilkan sendiri untuk mengawal harga di peringkat pengeluar lagi. Sebelum kita menyentuh lebih lanjut mengenai apa di antara intervensi ataupun inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan, kita bercakap mengenai rakyat ataupun pengguna sendiri. Kadang-kadang pengguna ataupun rakyat tidak sedar bahawa mereka juga mempunyai satu kuasa yang cukup besar untuk mempengaruhi pasaran ini, terutamanya pada harga tadi. Mungkin doktor boleh terangkan apa korelasinya? Okey, kalau kita nak melihat kepada kos sara hidup sendiri ialah mengurangkan kadar, mengurangkan harga, okay? Dan ada dua cara lah untuk kita nak mengurangkan harga, iaitu sama ada kita meningkatkan penawaran atau juga menurunkan permintaan. Dan kuasa beli ini adalah penting, di mana dengan adanya peningkatan kuasa beli pengguna, ini akan dapat meningkatkan nilai pengganda. Iaitu kalau nilai pengganda, kalau kita katakan kerajaan melabur ataupun melanjakan sejumlah katakanlah 100 juta, berapakah hasilnya kepada pendapatan negara? Adakah ia meningkat berganda, berapa banyak penggandaannya? Dan inilah terletak kepada kuasa beli, dan kuasa beli pengguna ialah penting dalam menjana pendapatan negara dan mengaktifkan ekonomi. Dan kalau kita lihat apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan ialah dasar monetary menguncup, di mana kerajaan telah Bank Negara telah meningkatkan kadar OPR, dasar kadar semalaman, di mana adalah bertujuan untuk mengurangkan inflasi. Kurang daripada meningkatkan OPR ini ialah untuk mengurangkan perbelanjaan pengguna, bagi mengurangkan permintaan dan seterusnya mengurangkan harga. Namun begitu, sekiranya penggunaan itu dikurangkan, maka dia memberikan kesan kepada lambakan akhirnya dalam penawaran. Dan juga dalam masa yang sama, walaupun kita ke arah menurunkan permintaan, namun kita juga menggalakkan
permintaan penggunaan dengan adanya bantuan-bantuan rahmah, minu rahmah dan sebagainya. So ini adalah satu benda yang bertentangan. Dan kalau kita lihat untuk meningkatkan penawaran itu sendiri, kita terdapat kekangan di mana terdapat peningkatan kos pengeluaran di peringkat harga pengeluar, kekangan dalam rantaian bekalan, dan akhirnya ini adalah satu dilema kita. Dan apa yang kita perlu ketengahkan juga adalah berkenaan produktiviti, bagaimana kita meningkatkan penawaran untuk kita mengawal harga sebenarnya. Dan kenaikan harga barang adalah sebabkan kekangan di peringkat pengeluar. Dan kita apa yang rakyat mahukan ialah kita berbelanja dalam masa yang sama, harga tidak meningkat. Itu juga yang boleh meningkatkan kuasa beli pengguna walaupun upah ataupun gaji tidak meningkat. Masih di tahap yang rendah, namun sekurang-kurangnya harga itu tidak naik. Dan inilah satu langkah yang kita perlu lihat semula. Doktor, kalau kita mengambil contoh daripada negara luar, kalau kita lihat di Amsterdam, kalau kita lihat contoh di sana, mereka adanya pasaraya barangan percuma, juga memberikan diskaun dengan harga yang tinggi untuk golongan miskin dan juga miskin tegar. Mampukah perkara ini diaplikasikan di Malaysia dalam situasi dan juga waktu ketika Malaysia mungkin mengalami ekonomi yang tidak menentu ini? Okey, walaupun Malaysia kita masih lagi belum pulih sepenuhnya, tapi kalau kita ikutkan galakan kerajaan untuk mengadakan payung rahmat itu sendiri, banyak syarikat atau pengusaha yang berlumba-lumba untuk sertai program ini. Dan ini walaupun kita lihat walaupun harga itu kurang 30% daripada harga pasaran, namun banyak pengusaha menyambut baik saranan ini, dan saya kira ini juga adalah satu tarikan di mana walaupun harga rendah tetapi dari segi kuantiti yang permintaan itu telah tinggi. Jadi ini adalah bertimbang balik kepada hasil kepada perniagaan yang bagi saya adalah baik untuk kita mengurangkan beban terutamanya di kawasan luar bandar, dan juga tidak lupa kepada kawasan yang miskin bandar kerana ukuran kos kenaikan sara hidup yang tinggi di kawasan bandar. Jadi kalau berbalik kepada tadi itu contohnya di Amsterdam itu, mungkin ada mekanisme lain yang boleh kita jalankan di Malaysia, Doktor? Kalau kita katakan barangan percuma itu adalah kita memerlukan peruntukan yang tinggi, dan kita perlukan had masa, contohnya katakan dalam tempoh 6 bulan, dan kita melihat berapa lama kita dapat bertahan, dan inilah untuk mengurangkan dalam jangka pendek dan sederhana. Tapi untuk dalam jangka masa panjang, kita perlu melihat struktur ekonomi itu sendiri perlu diperkemaskan dan perlu diperkukuhkan. Kalau kita nak memberikan barangan secara percuma, kita bimbang bagaimana kita harus bertahan dalam tempoh berapa lama tapi ialah baik untuk mengurangkan beban dalam jangka masa ini, manakala kita belum lagi pulih sepenuhnya, sedangkan kadar pengangguran walaupun menurun daripada 41% kepada 36% tahun lalu, namun kita tidak dapat mencapai pada kadar yang kita inginkan, iaitu 33% sebelum pandemik lagi. Jadi kita mengatakan bahawa kadar pengangguran masih lagi di tahap yang tidak memuaskan, dan juga kadar peningkatan kos sara hidup itu sendiri yang menghimpit rakyat, dan saya rasa perlu untuk kita mengurangkan beban ini dengan mengadakan barangan percuma seperti yang dilakukan oleh Amsterdam. Namun kita perlukan peruntukan yang tinggi, dan akhirnya manakala kita juga tidak memperkenalkan GST, dan bukanlah masa yang sesuai, penggunaan itu tidak bertimbang balik kepada cukai kepada kerajaan. Jadi kerajaan perlu memikirkan bagaimana untuk sustain dalam keadaan ini. Betul. Tadi Doktor ada bercerita mengenai payung rahmah, dan di bawah lembayung payung rahmah ini bantuannya bersasar dan juga fokusnya diberikan untuk 6 bulan sahaja. Jadi bagaimana sebenarnya, mungkin Doktor ada buah fikir kerana program ini memang mendapat sambutan dan juga reaksi yang baik daripada rakyat. Jadi untuk kita panjangkan lagi supaya ia menjadi bantuan jangka masa panjang, bagaimana Doktor? Okey, untuk kita payung rahmah ni kita boleh menggunakan secara bersasar khas untuk golongan B40 dan yang terkesan, dan di mana kita boleh menyediakan kupon, di mana kita boleh mengawal siapakah penerima sebenar, dan di sebalik payung rahmah itu kerajaan juga menyediakan 600 kupon sebanyak RM600 sebagai voucher untuk pembelian barangan asas bagi mereka yang mempunyai pendapatan kurang 2,500 isi rumah. Dan ini untuk kita melihat untuk jangka panjang, sebab bantuan ini adalah bersifat jangka pendek dan sederhana. Namun untuk kita nak memanjangkan lagi, kita perlukan lagi peruntukan dan
kos pengeluaran institusi, kos harga pengeluar itu perlu dikawal terlebih dahulu dan kita tidak mahu akhirnya menghimpit pengusaha, akhirnya mereka tidak dapat rolling balik ataupun turnover pulangan modal kurang daripada barangan yang percuma dan ataupun memberikan diskaun yang lebih rendah, dan kita tidak mahu akhirnya memberi kesan yang tidak baik kepada pengusaha juga. Dan oleh itu pihak kerajaan perlu memperuntukkan yang secukupnya, adakah daripada 6 bulan kepada setahun, okey, dan kita juga melihat pada bajet yang akan datang juga, adakah betul. juga pattern yang sama. Jadi kita melihat juga keadaan ekonomi yang tidak menentu dan perlu diambil kira. Kerana bajet ataupun belanjawan 2023 merupakan rancangan jangka masa pendek, yang perlu kita lihat ialah pada rancangan Malaysia ke-12 nanti bagaimana sebenarnya bajet yang dibentangkan ini boleh sebenarnya mengangkat bagaimana apa yang telah pun dirancang dalam rancangan Malaysia ke-12. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Dr. Elia Nabila Abdul Bahri, Pensyarakanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, kerana sudi bersama dengan kita untuk berkongsikan mengenai belanjawan Malaysia Madani. Terima kasih, Doktor. Baik, kita nak terus